Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Ustaz harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, sebelum memulakan pembelajaran, Ustaz nak tanya murid-murid, siapa kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad bin Abdullah. Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Abdullah. Beliau merupakan seorang yang sangat baik akhlaknya. Nabi Muhammad sentiasa bercakap benar. Beliau tidak pernah menipu. Beliau juga digelar Al-Amin, iaitu seorang yang amanah. Beliau tidak pernah memungkiri janji. Dalam kalangan manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik. Dan di kalangan nabi dan rasul, Nabi Muhammad digelar penghulu sekalian nabi. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberi gelaran yang tinggi kepada Nabi Muhammad, iaitu dengan menggelar Nabi Muhammad sebagai Habibullah. Habibullah iaitu kekasih Allah. Objektif pembelajaran hari ini ialah yang pertama, murid dapat mengetahui adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, murid dapat mengetahui cara-cara mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian. Dan yang ketiga, murid dapat mengetahui kepentingan mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, jom kita tengok gambar ni. Siapa tahu ni gambar apa? Yang pertama ni gambar Masjid Nabi ataupun Masjidin Nabawi. Dalam Masjid Nabi ni ada makam Nabi. Yang ni adalah makam Nabi. Makam itu adalah kubur. Yang ni adalah kubur Nabi. Kubur Nabi ni ditutup dengan pagar yang ni. Okey. Kita mesti kasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada orang lain. Dalil dia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Maksudnya, tidak beriman daripada kamu melainkan aku, iaitu Rasulullah, lebih dikasihi daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita kena sayang Rasulullah lebih daripada orang lain, lebih daripada ayah kita, lebih daripada ibu kita. Kalau kita ada anak nanti, lebih daripada anak kita, malah lebih daripada semua manusia. Kita kena sayang Nabi Muhammad itu, barulah orang lain. Okey. Apakah adab mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adab yang pertama ialah berusaha mengenali peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mengenali peribadi Rasulullah. Macam mana kita nak kenal Rasulullah ni? Kita boleh mengenali Rasulullah dengan mempelajari latar belakang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil hingga wafat. Kita kena kenal Nabi sejak Nabi kecil sehingga Nabi meninggal dunia. Adab yang kedua, kita perlu berusaha mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan kehidupan. Dalam kehidupan harian kita, kita mesti ikut cara Nabi. Kita kena ikut apa yang Nabi buat.
Adab yang ketiga ialah kita perlu sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena sentiasa ingat Nabi. Bagaimana cara kita nak ingat Nabi? Caranya ialah selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan sahaja waktu kita solat kita selawat, bukan sahaja waktu kita berdoa kepada Allah kita selawat, tetapi di mana-mana sahaja, bila-bila masa sahaja kita perlu berselawat. Barulah kita jadi seorang yang sentiasa mengingati Nabi. Selain itu, cara kita nak mengingati Nabi Muhammad ialah dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Kita kena jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh teladan kita. Apa-apa benda yang kita nak buat, kita kena ikut cara Nabi. Murid-murid, bagaimana kita mahu mencontohi Rasulullah dalam kehidupan harian? Kita perlu contoh Rasulullah di rumah, di sekolah, di kantin, di padang, di masjid dan di mana-mana sahaja. Caranya ialah kalau di rumah kita perlu mentaati dan menolong ibu dan ayah kita. Kita juga perlu menjaga kebersihan diri, pakaian dan rumah kita. Sebab apa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Dan Nabi juga sentiasa menjaga kebersihan. Dan kita juga perlu menghormati saudara mara dan jiran. Kita kena hormat adik-beradik kita, kita kena hormat kakak abang kita dan jiran-jiran kita. Jika di sekolah pula, kita mestilah mentaati dan mengasihi guru-guru dan rakan-rakan. Yang kedua, kita perlulah menjaga kebersihan kelas dan persekitaran sekolah. Dan yang ketiga, kita mestilah mematuhi peraturan sekolah. Kalau kita berada di kantin pula, kita mesti mengamalkan adab-adab makan mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Nabi ketika makan? Antaranya ialah membaca doa sebelum dan selepas makan. Dan kita perlu menjaga kebersihan kantin. Jangan buang sampah merata-rata di kantin. Jangan tinggal sisa makanan di atas meja. Tetapi kita perlu membuang sisa makanan di atas meja, bersihkan balik meja yang kita gunakan dan buang sampah di dalam tong sampah. Kalau di padang pula macam mana? Kita perlu menutup aurat ketika bersukan. Waktu kita main bola, jangan pakai seluar pendek yang menampakkan aurat, tetapi kita perlu memakai pakaian yang menutup aurat. Kalau lelaki, aurat dari pusat hingga ke lutut. Kita kena tutup dari pusat hingga ke lutut. Kalau perempuan, seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Waktu main, kita kena tutup aurat. Yang kedua, menjaga adab-adab ketika bersukan. Walaupun main, tapi kita kena menjaga adab. Contohnya, jangan bergaduh ketika bermain. Jangan menggunakan kata-kata yang kesat, kata-kata yang tak elok ketika bermain. Tetapi beradablah ketika bermain. Dan di masjid pula, kita perlu menjaga adab-adab di masjid. Duduk dengan sopan dan tidak bising. Jangan bermain, jangan buat bising dalam masjid. Dan seelok-eloknya kita membaca Al-Quran dan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam masjid. Murid-murid, apakah kepentingan mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
apa kepentingan dia jika kita mengamalkan adab-adab ini? Apabila mengamalkan adab-adab ini, saya akan lebih mengenali peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lebih kenal Nabi. Yang kedua, kecintaan dan keimanan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah. Bila kita kenal Nabi, kita akan cinta pada Nabi. Seperti pepatah orang kata, kalau tak kenal, maka tak cinta. Jadi kita kena kenal Nabi, kemudian barulah akan wujud rasa cinta kepada Nabi. Yang ketiga, sentiasa meneladani akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan harian. Dalam kehidupan seharian kita, kita kena ikut cara Nabi. Macam mana Nabi makan, macam itulah kita makan. Macam mana Nabi solat, macam itulah kita solat. Macam mana Nabi bergaul dengan rakan, macam itulah kita bergaul dengan rakan. Yang keempat, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ingat, jika kita mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah, Allah akan memberi rahmat kepada kita dan kita juga akan mendapat syafaat daripada baginda. Salah satu cara untuk kita masuk syurga adalah dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik. Akhir kata, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana antara kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuklah mendapat ganjaran 10 kali selawat daripada Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kali berselawat. Jadi, kalau kita selawat sekali kepada Nabi, Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Untungnya orang yang berselawat. Jom kita selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Rumusan untuk hari ini, kita hendaklah meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenali peribadi baginda yang agung. Jadi kita kena tanam dalam diri kita ini rasa cinta kepada Nabi Muhammad, rasa sayang kepada Nabi Muhammad, dan jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh teladan kita. Ustaz pesan kepada murid-murid, bacalah bahan bacaan mengenai kisah riwayat Nabi Muhammad atau tontonlah cerita kisah Nabi Muhammad seperti utusan terakhir supaya murid-murid semua lebih mengenali Nabi Muhammad dan sayang cinta kepada Nabi Muhammad. Itu saja daripada Ustaz. Semoga murid-murid semua dapat manfaat dan belajar sesuatu untuk hari ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.